رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya mari sama-sama kita merafakkan jutaan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah serta inayahnya, pada malam ini pada lagi sama-sama kita berkumpul. Sama-sama kita diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah segala apa yang kita lakukan diharapkan diterima oleh Allah SWT dan dikira sebagai satu amalan yang mulia yang boleh kita jadikan bekalan, panduan untuk kita bertemu dengan Allah ketika kita dihimpunkan di padang mahsyar. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, pada malam ni untuk sekalian, alhamdulillah saya dapat lapang masa untuk tuan-tuan. Buat 5 kali juga. Bukan kelapangan masa yang ada tu kesibukan yang tak tentu pasal dan sekalian. Dapat juga minta maaf banyak-banyak atas kelemahan yang ada. InsyaAllah akan saya cuba adakan waktu-waktu yang boleh dikira untuk kita dapat bersama bincangkan beberapa perkara yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu. Malam ni saya nak cerita tentang 1-2 perkara yang disebut oleh para ulama yang boleh kita jadikan panduan. Sebenarnya saya tak tahu apa nak cerita dalam tuan-tuan ni sebenarnya. Tuan-tuan ni dah mengaji dengan ramai ulama-ulama hebat semua. Tu yang tahu apa nak datang tu. Bukan tak nak datang masa kan. Tuan-tuan dengar aku nak bercakap ni pun pening kepala tuan sekalian. Rasanya yang datang pada tumpul tuan-tuan lagi hebat, lagi ramai. Jadi kita tak ada apa-apa ni nak cerita pun tak tahu apa tuan sekalian. Cuma bila datang tu kita kongsilah apa yang ada yang boleh kita kongsi. Tapi saya akan kaitkan apa-apa yang berlaku dalam isu yang berlaku dalam negara kita yang boleh kita sama-sama kongsi insya-Allah. Ada 3 golongan manusia yang dipanggil oleh Allah Ta'ala daripada kalangan orang-orang yang awal ketika berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ramai yang kena panggilnya, tapi orang yang awal sekali kena panggil 3 golongan manusia. Pertama yang akan dipanggil oleh Allah, golongan yang disebut namanya di dunia sebagai golongan dermawan. Orang yang suka menderma kena panggil pertama di sisi Allah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, orang yang dipanggil yang berada di padang mahsyar, golongan ilmuwan. Orang-orang yang berilmu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diperlihatkan apa yang golongan ini lakukan. Yang ketiga, golongan orang-orang yang berjihad, yang berjuang. 3 golongan ini. Apakah dipanggil oleh Allah Ta'ala kerana kehebatan mereka ataupun kerana kesilapan mereka? Sifat yang ada 3 jenis golongan ini adalah sifat yang baik. Tetapi sifat ini juga akan merosakkan diri mereka, menyebabkan mereka dipanggil dan dimalukan oleh Allah SWT di padang mahsyar. Yang pertama, golongan dermawan. Orang yang suka menderma. Tetapi dia menderma bukan kerana Allah. Dia menderma di dunia kerana nak tunjuk kepada manusia bahawa dialah orang yang paling kaya, dia orang yang paling baik, dan dialah orang yang suka menderma. Dan derma juga akan membawa manusia masuk ke syurga Allah. Dialah orang yang paling banyak menderma untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa meletakkan hati dia kepada manusia. Jadi dermawan ini dipanggil ada 2 keadaan. Pertama, mereka yang mulia. Kedua, mereka yang hina. Pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ibrahim bin Adham ni antara golongan waliullah yang kaya. Kaya, bukannya miskin. Sampaikan anak murid dia tanya dekat dia, kamu cerita tentang hati, tentang sifat zuhud, tapi kamu kaya. Tapi apa yang dijawab Ibrahim? Aku kaya bukan sebab aku nak tunjuk kat manusia,
Aku nak jadi orang pertama sekali memberi sesuatu bantuan kepada orang yang memerlukan. Maka apa yang ada pada dia jadi baik. Tapi ada orang nak jadi orang pertama juga, tapi dengan tujuan untuk nak menunjukkan kepada manusia. Maka golongan ini dihimpunkan di padang mahsyar dan mereka diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran yang Allah Taala tunjuk kepada mereka yang lain yang menanti waktu mereka dipanggil. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dermawan yang disebut dengan sifat pemurah, dengan sebut dengan berbagai-bagai sifat apa sekalipun, dengan bentuk apa yang mereka beri, kalau tujuan mereka silap daripada kehendak Allah. Contoh tuan-tuan tengok baru-baru ni, masa musim banjir, ramai sangat dermawan kalau kita jumpa. Hari akhir-akhir, dalam keadaan bukan akhir, kemuncak banjir, orang pakai hantar bantuan. Pada 1 minggu selepas dia orang hantar, hari Ahad, kumpul lori-lori berkumpul di Tol Gombak untuk hantar. Saya ada sekali masa tu, dekat hampir 15 lori datang hantar barang. Semua daripada Selangor saja. 15 lori. Ada satu lori tu bukan lori biasa, memang luar biasa punya lori, jenis kontena hantar barang. Subhanallah, pemurahnya. Dan saya juga terlibat pergi ke kawasan yang agak tak ada orang hantar, orang tumpu ke Kuantan. Saya pergi ke Pekan. Bila saya dapat maklumat daripada orang sana kat mana nak hantar yang paling baik nak hantar, saya kata Pekan, Kuantan ramai. Esok saya pergi ke Pekan sebab Pekan baru naik air. Saya pergi atas nama Anak Pahang di Perantauan, yang lain tu atas nama NGO masing-masing. Pergi ke Pekan, saya buat pengagihan barang di Pekan sampai barang lebih kurang hampir 7 tan barang. Buat pengasingan atas sekalian, amat menyedihkan. Kenapa? Orang yang memerlukan bantuan pun sedih terima bantuan. Ada yang sedih gembira dan ada yang sedih sangat kecewa bila barang yang dibagi dengan tujuan untuk membersih rumah, bukan tujuan nak bagi derma, nak bersih rumah. Jadi kebetulan orang minta, aku angkut semua bagi. Subhanallah tuan-tuan, seluar koyak tuan-tuan sekalian. Saya tengok Allah, kita tengok nak menangis. Saya kata Allah, tujuan, terfikir saya subhanallah, dia ni derma tu apa sebenarnya? Tujuan nak bersihkan barang kat rumah ke, ataupun memang niat nak infak? Saya ikhlas pun kalau seluar koyak nak pakai buat apa? Tuan-tuan bayang, seluar koyak, baju yang dibagi yang, kalau kita memang buat lantai dah, pilih pula tuan-tuan sekalian, hampir separuh tak boleh pakai. Manakala hantar barang lebih kurang dalam 7 tan dan 5 tan, rasa 2 tan tu memang tak boleh nak guna. Sebab saya fikir, ya Allah Tuanku, dia ni derma untuk apa? Betul lah nampak keikhlasan sebab orang tak tahu apa derma. Tujuan ni tak sampai matlamat ke tujuan nak bersih rumah. Nabi kata apa? Berilah sesuatu yang ada pada kamu yang paling kamu sayang di antara barang-barang kamu. Tu Nabi sebut tu. Nabi pantang kalau sahabat tanya sesuatu benda yang ada pada dia tu, yang dia guna dan sahabat tu suka, Nabi akan bagi. Mungkin kita tak mampu begitu. Kalau orang tunjuk kereta kita, orang suka kita bagi. Orang tunjuk rumah bagi, kita duduk bawah rumah katanya. Kita duduk kat mana sekarang? Duduk tompang bawah rumah macam Piramli tu. Pasal apa? Rumah saya kawan tunjuk, saya bagi. Tidak sampai tahap itu. Tapi tidak sampai tahap derma yang kita bagi itu bukan menambahkan kegembiraan, tapi menambahkan kesedihan. Saya tukang pilih pun sedih tuan sekalian. Tak cerita benda hak pelik bagi tuan sekalian. Tak payahlah bagi benda pelik-pelik, bagi seluar dalam tuan sekalian. Dahlah seluar dalam koyak pula tuan sekalian. Walaupun dia pakai kat dalam orang tak tengok, tapi kalau pakai keluar juga ngeribut, pakai buat apa? Itu saya tengok, ya Allah, saya kata subhanallah azim. Sedih tuan sekalian, sangat sedih. Sebab apa tuan sekalian? Sebab tak faham konsep sedekah. Derma ni bahasa Melayu ni sekarang kita panggil derma. Konsep asal dia sedekah. Apakah sedekah tu semua dapat pahala? Tak. Dia bermula daripada hati. Hati tak? Apa saja yang kita bicarakan dalam kehidupan daripada hati kita. Ada orang kata, Ustaz, hati kita ni nak buat baik walaupun benda bagi tu buruk. Tak. Benda bagi tu mesti baik macam mana hati nak. Kalau kita bagi benda buruk tapi hati kata baik, dia akan jadi baik. Tak. Walaupun berpunca daripada hati. Dia mesti kena sama dengan hati kita. Hati kita nak buat baik, kita bagi sesuatu mesti baik.
Kalau kita bagi satu benda yang lain, contoh, dia ada benda yang boleh dikias, ada benda tak boleh dikias. Contoh orang kias duit. Duit, nilai duit RM100, RM20, RM50, RM1, RM10. Dia kata, Ustaz, RM100 tak ikhlas, dengan 1 sen ikhlas, lebih baik 1 sen. Betul. Tapi 1 sen nak buat apa kalau ikhlas apa? Contoh bagi saya, boleh beli apa 1 sen? Saya ikhlas 1 sen. Yang tu kan terima pun pening kepala nak buat. Nak simpan kat mana tak tahu, 1 sen tak boleh nak guna apa. Betul keikhlasan. Sudut pahala dapat. Dia kena fikir, nak dapatkan sesuatu itu mesti memberi sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada orang. Ahsanat yang fa'uka, sebaik manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Sebaik-baik manusia, dia akan beri manfaat pada manusia. Kalau kita buat satu kebaikan, manfaatnya tak ada pada manusia, maka kebaikan itu tak ada apa-apa. Tapi kita bila sedekah je, kita kira ikhlas. Dia nak mengaji ikhlas ni, dia kena mengaji sampai habis, mengaji sekat jalan. Bila mengaji sekat jalan tu, tak apa. Saya kata, walaupun sikit tapi ikhlas, Allah bagi pahala. Kalau pahala yang Allah bagi tu betul, tu tak usah fikir. Ni masalah dia fikir tentang kerja Tuhan nak buat. Melantaklah Tuhan nak bagi pahala tak pahala, tu kerja Tuhan. Kerja kita tu, apakah yang kita buat tu ada manfaat untuk orang yang menerima. Kita takut kita termasuk golongan dermawan, golongan orang yang suka infak, orang yang bagi harta, orang yang bersedekah tapi tak ada makna apa-apa daripada apa yang kita buat. Kena buat satu. Melainkan kita tak mampu, kita nak buat, dia bagi tenaga, alhamdulillah tenaga dia ada manfaat. Sudut membantu ada manfaat. Tapi derma, apatah lagi derma yang langsung dengan tujuan untuk nak dapat pujian manusia. Jauh tuan-tuan sekalian. Bila kita menyampaikan suatu pujian manusia je kita dapat, tapi tak dapat pujian Allah. Itu sebab tuan-tuan sekalian, apa yang kita lakukan di dunia, dia punca daripada suatu benda yang datang daripada hati dan jiwa kita. Untuk kita nak buat semuanya kerana Allah. Ibadah pun boleh dikirakan baik ataupun tidak, betul ataupun tidak melalui niat. Mari dengan kuliah pun boleh dikira ada ganjaran ataupun tidak dengan niat. Maka semua tu besar. Tuan-tuan tengok, Imam As-Sayuti sebut dalam kitab Asbahun Nazair. Apa dia cerita ni? Dibahaskan tentang kitab Asbahun Nazair ini, kitab membicarakan tentang kawaid fiqhiyah. Apa dia bahas? Dia kira tentang ilmu fiqh ni tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Separuh daripada ilmu fiqh ni, pembicaraan dia melalui hadis Nabi yang membicarakan tentang niat saja. Innamal a'malu binniyat. Hadis yang kita biasa dengar ketika sampainya bulan hijrah, yang dibaca dalam peristiwa hijrah Nabi. Karena hadis niat ini Nabi baca berkaitan dengan golongan hijrah. Hadis ini disambung, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratu lillah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratu lidunya aw yusiba aw imra'atin yankihuha fa hijratu ma hajara ilaih. Hadis itu panjang, tapi perbahasan hadis innamal a'malu binniyat membahaskan separuh daripada ilmu fiqh. Imam Syafi'i kata, apa ilmu fiqh ada? Subhanallah. Tentang buka kitab tu, dibahaskan tentang pembahagian furu'iyah, cabang-cabang ilmu fiqh yang terlalu menghalusi sampai tahap ibadat kita duduk dekat niat. Cerita apa sekalipun, sampaikan berlaku tentang amalan biasa, tentang mandi sunat, tentang mandi jenazah, tentang mandi junub, dikaitkan dengan asalnya ayat niat. Dibahas hukum macam mana boleh tak boleh, dapat tak pahala mandi ni kira macam mana, niat dia betul tak betul, boleh dapat pahala, boleh sah mandi ataupun tidak. Dibahas satu-satu tuan sekalian. Bila kait dia pergi mana, hujung dia pergi bermula daripada innamal a'malu binniyat. Dia menentu sah ataupun batal amalan yang kita buat. Ini besarnya peranan niat tuan sekalian. Apabila kita bicarakan tentang dermawan ataupun sedekah yang kita buat, dikaitkan dengan amalan yang datang daripada hati. Dan apa yang kita bincang pada hari ini, insya-Allah 3 perkara ni semua punca daripada hati. Hati datang kekuatan. Sebab tuan-tuan sekalian, bila dia bicarakan tentang hati, dia tak main tentang bicara hati ni melalui perasaan sedih, kasih sayang, seronok, duka, suka. Bukan itu saja. Dia ada kaitan tempat duduknya kalimah tauhid yang dibicarakan dengan kalimah la ilaha illallah. Dan pembicaraan, kalau tuan-tuan lihat golongan orang-orang yang mengikut tarikat, dia akan membahaskan tentang kalimah la ilaha illallah. Tapi orang yang main ambil tarikat berzikir, tapi dia tak bahaskan tentang kalimah zikir yang dibuat, itu yang jadi tak semayang tu.
Itu yang jadi zikir tak semayang, berzikir tak berjuang ni. Sebab dia ambil tarikat, dia tak mengaji tarikat yang dia buat. Ramai saya jumpa tuan sekalian, hak jenis berzikir, berkeliling, tasbih tuan sekalian, daripada putih sampai gelap tasbih. Last kali dia jumpa Tuhan duduk sebelah dia. Jumpa Tuhan, berzikir lama sangat sampai jumpa Tuhan. Bila kita berzikir tak jumpa Tuhan, zikir kita tak betul. Ini sesat barat. Ini bukan tarikat tuan-tuan, ini mangkuk ayun nama dia. Kalau dia nak ambil tarikat, dia mengaji tu sekarang, dia akan mengaji tentang perkara berkaitan dengan hati. Kalimah yang dizikirkan itu mesti duduk kat sini. Kalau disebut dengan kalimah zikir tak mari dekat hati dia, dia tak lagi. Zikir dia tak ada makna. Ceritalah apa sekalipun, sebab apa yang dilafazkan itu mesti dia pusatkan pada hati dia. Barulah segala amalan yang keluar daripada diri dia, perbuatan dia, semuanya dapat pahala dan dapat dibuat kerana Allah. Tak usah cerita hak besar-besar lagi tuan sekalian. Sebab hari ni bila orang bahas kenapa hari ni ada daripada kalangan ulama berbagai-bagai pendapat. Ada ni ustaz juga tapi bercakap dia macam ni, ni ustaz juga cakap macam ni, ni ustaz juga bercakap lawan hukum Tuhan terus. Kenapa jadi macam tu? Orang tanya saya kata ustaz ni panggilan manusia bagi, tapi amalan sebenarnya apakah dia meyakini ilmu yang dia ada? Orang panggil dia ustaz sebab dia ada ilmu. Antaranya orang tahu dia mengaji agama, tak kira lah mengaji negeri mana sekalipun, ataupun tak pergi luar negara sekalipun. Tengok dalam YouTube baru ni, ustaz bangga dengan ilmu dia. Ilmu hak ni ada ni, nilai dia 2 juta kata dia. Mangkuk dia ilmu 2 juta. Besar sangat ilmu. Para sahabat buat kajian terhadap ilmu ni pernah disebut. Bila dibahaskan oleh para sahabat, ulama-ulama tabi'in bahas. Beza ilmu, tak usah nak banding dengan ilmu Tuhan. Tak usah nak banding dengan ilmu Nabi, nak banding dengan ilmu sahabat. Antara Sayyidina Ali, walaupun ada pendapat mengatakan hadis dhaif, tapi ulama mengambil kira terhadap hadis ni. Nak letakkan ilmu yang ada pada Sayyidina Ali ni, kalau nak dibandingkan dengan ilmu umat akhir zaman, dikumpulkan seluruh umat akhir zaman ni, dikumpulkan ilmu dia. Nak lawan dengan ilmu Sayyidina Ali tak ada kira. Contoh dia disebut oleh para ulama, dia ambil sebatang jarum, dicelupkan ke dalam air, lalu diangkat jarum tu, yang basah di jarum tu dah ada ilmu seluruh umat akhir zaman. Dan air yang ada di lautan di dunia itulah ilmu Sayyidina Ali. Perbandingan. Betul? Tengok Allah Ta'ala kata apa? Wa ma utitum min ilmi illa qalil. Kalau Allah Ta'ala datang dengan kalimah istisna sebelum menceritakan sesuatu, yang tuan-tuan dah biasa bahas ayat ni, yang pernah saya sebut tentang kalimah la ilaha illallah tu, kecuali tu, dia menggambarkan bahawa memang tak ada tandingan. Kalau dia kata, Allah Ta'ala kata apa? Aku tidak beri kepada kamu ilmu, mana memang tak ada ilmu langsung kita ni, kecuali Tuhan kata qalil, sikit sangat. Mana sikit? Ni lah ada dia kata kita boleh semayang, sikit sangat ilmu ada. Ni cerita ilmu tu sekalian. Hebat nak cerita tentang dermawan tu, nak menderma tu datang daripada ilmu ni, supaya apa yang dilakukan itu selamat daripada kerugian yang diterima oleh Allah. Allah nak bagi amalan kamu ni rugi, selamat daripada itu kena ada ilmu. Ilmu ni lah yang dibahaskan pada kita, yang menceritakan tentang kekuatan hati untuk nak buat sesuatu dalam amalan kita, nak letakkan kalimah yang kita baca, kalimah yang kita zikirkan, kalimah yang kita amalkan. Sebab tuan-tuan sekalian, wirid kita buat lepas semayang tu, alhamdulillah memang jadi wirid. Tetapi amalan tu dia tak boleh duduk takut tu. Daripada mula kita boleh berwirid, ataupun kalau baru masuk Islam, mula masuk Islam, itulah wirid kita dalam keadaan kita bertasbih, sampai lama pun tak ada perubahan. Saya sebut tuan-tuan sekalian, di satu masjid ada orang tanya, dia kata nak berubah macam mana Ustaz? Perkataan dia sama daripada dulu tu lah perkataan, takkan nak ubah ayat lain pula. Bukan perubahan sudut ayat, sudut bacaan, perubahan sudut merasai ayat yang kita baca. Nak rasa kalimah Allah, dia akan datang rasa kekuatan. Kekuatan mana? Dulu kita sebut nama Allah, kalau kita kira daripada dulu sampai hari ni, berapa ribu dah nama Allah kita sebut? Dah berapa ribu kita sebut? Ada tak nama-nama Allah yang kita sebut itu boleh menyentuh dan memberi satu kekuatan dalam hati? Kalau duduk dekat dunia, kita berzikir dah 40 tahun, 50 tahun, tapi masih lagi bertuhan dengan manusia, masih takut dengan hukum manusia, maka apa? Amalan kamu masih lagi belum masuk dalam hati. Belum sampai satu tahap amalan kamu boleh diterima oleh Allah. Bila nak terima, memang bukan kerja kita. Kita akan dapat merasai. Tuan-tuan cuba bayang, lepas semayang, luar daripada semayang, boleh tak percaya hukum Tuhan. Semayang berapa rakaat? Tak kira rakaat, dah berpuluh tahun dah semayang.
Tu tak kira sembahyang sunat lagi. Tapi luar boleh tak takut hukum Tuhan, boleh nak lawan hukum Tuhan, boleh takut dengan hukum manusia daripada hukum Allah. Tu cerita zikir, tak cerita dengan kuliah agama lagi. Kuliah maghrib, kuliah isyak, forum, macam-macam jenis nama tak erti dah, aku nak sebut dah. Banyak sangat tu sekarang. Suka, seronok. Kalau kena ustaz jenis kelakar, mengekek suka, tertonggeng-tonggeng suka. Kalau jenis ustaz semangat, merah muka, yang tukang dengar merah muka. Semangat tu sekalian. Tapi apa ada kesan? Masih takut dengan manusia. Hak jenis ustaz pula makin banyak ceramah, makin itulah berani lawan Tuhan. Makin berani lawan Tuhan. Tak rasa takut dengan hukum Allah. Kenapa tuan sekalian? Punca daripada hati. Innamal a'malu binniyat. Daripada awal mengaji, datang, budak-budak datang, ramai yang datang. Tak habis peksa je datang jumpa. Saya tanya, ustaz, anak saya nak pergi sambung belajar kat Yaman, anak saya nak sambung belajar dekat sini, anak saya nak sambung belajar dekat sini. Negeri-negeri hak tak boleh pergi perang ni, tak boleh pergi dah lah. Pergi negeri hak tak perang pula lah, cari. Saya kata tak ada masalah. Kalau nak ikut mengaji ilmu ni, entah sekalian, di Malaysia ni dah berlambak dah ilmu. Mari dengar kuliah tiap-tiap malam tu, 1 bulan ada 30 malam. Tiap-tiap dengar, tiap-tiap malam dengar, 10 tahun mau tak alim tuan-tuan sekalian. Alim. Ya Allah tuan-tuan sekalian. Tapi nak buat macam mana kan? Ada yang datang jenis sambil-sambil je. Ada yang datang memang sementara tunggu isyak tak ada buat apa kat rumah datang. Jadi tak ada kesan. 10 tahun dah dengar kuliah. Ustaz bagi kuliah pun dah tukar orang sebab mati dah ustaz. Dia tak mati lagi. Tapi tak pandai-pandai tuan sekalian. Sebab apa sekarang? Dia tidak datang dengan niat menuntut ilmu. Ada tuan sekalian. Saya bukan kata tuan-tuan, saya tak tahulah. Daripada tuan-tuan hak mana satu aku tengok sama je. Tak tahu hak mana tuan sekalian. Subhanallah tuan sekalian. Saya kata ilmu ni kalau nak mengaji di Malaysia boleh tak pergi luar negara sekalipun. Saya bercakap atas pengalaman, saya dah pergi luar negara mengaji ni sekarang. Tahu segi sudut ilmu tu sama je. Kalau pergi ke luar negara nanti pun saya kata, kalau tak ada niat nak menuntut ilmu, tak ada apa-apa pun. Ramai mana hak balik mengaji luar negara tak jadi apa? Balik orang tak jadi apa? Bukan saya nak patah semangat budak-budak sekalian. Saya bagi tahu tu. Tapi kalau kau pergi nak mengaji di luar negara, di bumi Anbiya ni dia ada bezanya. Di sana keberkatan dia lebih sebab dia duduk bumi Anbiya. Kita dapat rasa perasaan mengaji dalam keadaan suasana kita mengingati sejarah para ulama dulu. Haji para Anbiya dulu menyebarkan ilmu dengan para sahabat, para tabi'in dulu. Di situ dapat rasa kekuatan. Itu kalau betul nak mengaji. Allahu Akbar tuan sekalian. Kalau orang tak mengaji, tak ada makna tuan sekalian. Tak ada makna. Nak sampaikan hati dia tu punya kuat. Sampailah bab kita cerita tentang derma. Kalau tidak ada punca dengan ilmu, derma yang kita nak bagi tak ada apa makna. Tak ada apa makna tu sekarang. Derma ni bukan RM1 je. Ilmu kita nak bagi kepada orang, tak ada makna. Tak ada makna tu sekalian. Dia ada kesan. Kesan mana tu sekalian? Orang yang nak menyampaikan ilmu. Sebab dia ada perbezaan. Golongan yang dipanggil murabbi, yang memberi sesuatu dalam keadaan dia buat. Dia cerita tentang perjuangan Islam, dia duduk dalam perjuangan Islam. Dia cerita perjuangan Islam, dia duduk diam kat rumah. Tak sama. Beza cakap. Kadang-kadang hak tak buat apa-apa ni cakap lebih sedap daripada hak yang bercakap dan buat. Lebih sedap kadang-kadang. Tapi mana duduk dia? Tak ada apa. Allah, saya pernah dengar seorang satu ceramah. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab hati dengan ceramah, sedap ceramah dia. Dia boleh main sentuh hati tu sekalian. Tapi dengar sekali lagi tu sekalian, rasa macam tak, benda yang kita dengar tu dah tak ingat. Tak ada apa-apa pula. Jumpa sekali lagi dengar ceramah, dengar balik-balik. Tengok muka tak adalah rasa, perasaan. Ceklah tanya, ustaz ni duduk mana sebenarnya? Ceramah 2 kali saya pernah dengar. Tanya tu sekalian. Allahu Rabbi. Ngajak kamu cantik, tapi hidup tak serupa dengan apa yang dia cakap. Ulama-ulama ni bagi dia maki hamun terus. Bila dapat dengar satu ceramah dia yang dia terlibat dengan badan-badan yang tak bertanggungjawab dengan agama, bercakap, ya Allah, ulama-ulama pondok ni tak ada makna bagi dia dalam hidup dia. Habis tak ada roh. Orang tak bercakap, orang bercakap dalam keadaan tidak jejak di bumi nyata. Cakap sedap berilmu, tapi kamu tak itu perjuangan, berkurangan. Kita tengok pun dapat jelas tuan sekalian. Itu sebab tuan sekalian, Islam dia ajar, Nabi dia buat dulu baru dia cerita. Buat Nabi cerita baru jadi, baru Islam tu ada. Nabi derma dulu, infak dulu, baru dia buat. Apa yang Nabi infak macam-macam cara.
sahabat buat pun macam-macam cara. Barulah benda yang dibuat tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian. Yang kedua, golongan ni akan dipanggil. Yang dipanggil di hadapan Allah di padang mahsyar. Yang kedua, ilmuwan, orang berilmu. Baru ni saya pergi ke Kedah, tuan-tuan sekalian. Buat jaulah tarbawi, berjumpa dengan para ulama-ulama di Kedah. Di Kedah dan Perlis. 3 hari pergi, tuan sekalian. Saya bawa ustaz-ustaz daripada Kuala Langat. Kebetulan dia beri amanah untuk jaga bahagian agama di Kuala Langat. Buat pelantikan. Banyaklah daripada kalangan AJK saya tu ustaz hak muda-muda. Saya pun tak tua mana juga, walaupun tak muda macam dia orang, tapi taklah tak tua lagi. Rasanya macam nak pegang jawatan hak besar tu rasa berat. Kalau tak berdepan dengan orang yang ada pengalaman, tak mampu. Bincang dengan sahabat-sahabat, kata korang baru lagi nak pegang jawatan. Terus nak pegang jawatan, kita nak berdepan dengan orang berbagai-bagai cara. Kita buat jaulah tarbawi, kita jumpa ulama, kita minta nasihat. Pergilah tuan-tuan sekalian, hari Jumaat pertama sampai kita pergi jumpa Tok Guru Pondok Pendang, Tuan Guru Haji Rahim. Keturunan daripada ayah dia, Tok Guru, dia mengaji di Mekah kat 10 tahun, tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Cakap Arab, kalau tak tengok muka dia, bukan orang Melayu, dia orang Arab. Semua lahjah boleh cakap. Semua lahjah. Dia bercakap ikut lahjah Mesir, lahjah Saudi. Hak pergi tu sahabat-sahabat ramai. Ada yang mengaji Madinah, ada yang mengaji di Syria. Untuk saya dengan Syria, lahjah dia lain sikit, Arab juga. Kalau yang mengaji di Mesir, kasar sikit. Bila kita cakap pasar dengan dia, saya bercakap ikut cakap Arab, ikut logat Syria, dia jawab ikut logat Syria. Orang yang tak mengaji Syria tu dia jawab ikut logat Syria. Macam orang Selangor nak ikut pelat orang Kelantan, kan tak jadi. Tak jadi. Bolehlah bunyi sikit-sikit, tapi orang Kelantan dengar tahu dia tipu, ni bukan Kelantan betul ni. Dia nak buat betul jadi, tak jadi. Kalau nak buat betul, dia boleh minum budu tu macam minum oren, tak apa. Dia tak boleh cicah, dia pakai togok tu boleh, tak apalah. InsyaAllah lidah tu tukar. Kalau nak buat betul lah, sekalian. Tak jadi tu kan. Kawan sahabat saya bercakap Arab tapi Amiyah Mesir, dia jawab aku Amiyah Mesir. Hebat tu, subhanallah. Kami tanya dia lepas datang tu, dia tengah kuliah duha di pondok dia dalam kebun getah, sekalian. Pondok dia cantik sekalian, dalam kebun getah. Pondok dia buat pondok, sepondok dia buat satu pondok seorang je boleh duduk. Ada lebih kurang 20 lebih pondok dia keliling. Tengah tu kolam, surau dia dibuat tengah-tengah kolam tu, bentuk kepala kapal. Saya pun tak ada tanya kepala kapal tahu apa tujuan dia nak buat tu lah, nak berlabuh, nak pergi jauh katnya. Duk, bila dah habis kuliah duha yang dibuat tu, kami hak rombongan datanglah lebih kurang dalam ada 16 orang. Kat 20 orang dia. Jumpa dia, bagi tahu rombongan. Dah bagi tahu awal lah. Dia dah siap makan dah untuk kita orang. Bagi tahu, dah minta ustaz bagi tahu. Dia bagi lebih kurang setengah jam. Dia cakap. Apa dia kata sekarang? Benda yang dia cakap tentang ilmu. Saya cakap ke dia, ustaz kami ni, ustaz ni saya bawa yang muda-muda, duduk dalam perjuangan Islam, nak minta taujihat. Satu kata-kata semangat, apa yang kami perlu, permasalahan kami akan hadapi di negeri Selangor berbeza dengan di negeri Kedah. Bagi tahu gitu. Dia pun cerita, dia kata gini, kata dia, benda besar sekali. Dia panggil anak-anak lah. Ilmu ni boleh jadi manusia tu jahat, ilmu juga boleh jadi manusia tu baik. Ilmu juga boleh jadi manusia tu miskin, dan ilmu boleh jadi manusia tu kaya. Pening tu sekarang, ulama bercakap tu sekarang, dia konang aku satu benda je. Satu dia konang macam-macam. Dia pun cerita, nak dapat ilmu payah, kata dia. Memang payah. Nak dapat ilmu ni payah. Dia kena berlawan dengan nafsu nak datang mengaji. Tengok senang nak mari dengan kuliah. Bukan senang lah. Sebab tu sekalian, hak mari dengan kuliah tak dapat ilmu, ada hak mari dapat. Hak mari tu pula jadi pendengar, tak jadi penuntut. Dia beza kan? Mari ni pun ada tuan-tuan duduk dalam ni. Semua nampak macam menuntut ilmu, tapi semua kesama? Tak sama. Dia ada 6 golongan hak macam tuan-tuan ni. 6 golongan. 6 golongan. Tu tak termasuk saya tu sekalian. 6 golongan tu hak yang mari dengar, hak mari cakap cerita lain pula. Ada bab dia. Dia jadi golongan hak mana bercakap. 6 golongan sekalian. Golongan pertama macam mana keadaan dia menuntut ilmu, golongan kedua macam mana keadaan, golongan ketiga sampai golongan ke-6. Tuan-tuan buka dalam kitab Mustikah Hadis, perbahasan tentang golongan peringkat orang menuntut ilmu. Dia cerita payah dapat ilmu ni. Kadang-kadang lawan dengan nafsu malah. Kadang-kadang nak mari menuntut ilmu rajin pula dah, ada masalah pula kat rumah. Kadang-kadang
ada keuangan orang mencari ilmu payah pula. Mari ni sekarang dia banyak mikir, saya tak macam-macam keadaan. Dah dapat ilmu jadi alim pula berdepan dengan masalah pula. Masalah mana? Bila diri dah rasa alim, dia rasa hebat pula. Hebat. Surau panggil datang kuliah. Biasa berapa orang datang kuliah? Tak ramai ustaz, tapi kami nak ilmu. Ustaz akan datang sekali, datang 4 orang datang. Bulan depan telefon datang, dah ada jemputan, padahal haram, tak ada kan. Takkanlah taraf aku nak ceramah untuk 4 orang. Hantar tengok. Dia mari pula lagak sebab ilmu dah ada. Dulu tak ada orang dengar pun nak bercakap. Saya kata ada orang dengar. Sebab baru nak pandai. Bila dah pandai tu sekalian, lah aku ni takkanlah awaran ceramah dekat 4 orang. Hantar tengok. Dia mari lain. Ni Syekh apa tu Tuan Guru Jari cakap ni. Itu cerita dah. Itu cerita tu tak cerita tawaran lagi tadi. Tawaran suruh duduk diam. Buat apa lagi kau nak duduk? Orang semua kenal lah kau. Pergi tempat-tempat yang tertentu je. Tak payah pergi tempat-tempat macam ni. Tak payah pergilah. Surah-surah ni tak payahlah. Surah 7 ni apa ada 7 ni? Tandas cantik pun tengok tadi. Apa ada tak nak pergi? Contoh sebut tuan sekalian. Tak payahlah. Mari jom mikir. Tak pasal-pasal duduk rumah lagi baik. Datang surau kecil-kecil, kampung-kampung. Oh, kalau belah Kuala Langat tu surau tu sekalian. Kalau nak cerita kuliah tu sekalian, dia jadi macam kuliah Al-Kafirun je tu sekalian. Bukan kuliah tu sekalian. Yang datang tu, yang muda tak ada tu sekalian. Masa semayang ramai. Tak ada tu sekalian. Dah lah surau tak ada aircon, ni ada aircon sejuk. Dengan ni surau tak ada aircon, dah lah surau kayu tu sekalian. Panas. Orang tak pernah dengar. Yang dengar semua yang tua-tua. Letih, tengok dia aku letih dah, cakap tak tahu lagi. Tengok yang tukar dengar tu letih kan. Walaupun dia dengar kan, dengar kita tahu dia dengar. Kita tengok letih. Kita pula jenis ceramah tak reti nak volume rendah. Bila keras sangat dia tengah dia celik tu kita kesian dah. Oh kata sian pakcik terkejut apa? Salah dia terkejut, dia cakap Allah letih sekalian. Tapi fikir dakwah pergi juga, pergi sekalian. Tapi dia kata dia sebut ni yang saya sebut dekat tonton ni, yang dia sebut ni yang saya tambahlah sikit tu tuan. Cerita dia sebut ni keadaan cabaran bagi orang yang dah ada ilmu, yang nak dapat susah tadi, cabaran dia. Kalau nak menghadapi cabaran ni, dia akan berdepan dengan ujian-ujian cukup dahsyat. Orang beli tuan sekalian. Ni cerita dunia pada hari ni, cabaran jabatan tu memang besar tuan sekalian. Suruh diam ceramah satu tempat tuan sekalian. Agar ustaz-ustaz datang ceramah dekat pejabat saya sebulan 2 kali. Sekali datang kita buat modul untuk ustaz. Sekali datang saya bagi 1,000. 2 kali datang 2,000. 2 kali datang ceramah 2,000 tu sekalian. Surau lain berhenti tak apa. Surau lain ada bagi RM20 tu sekalian. Dia cerita duit ni bukanlah cerita kadang tapi dah sebut tuan. Nak dapatkan 2,000 tu sekalian, satu malam kena ceramah 4 kali. Kalau pergi ke surau-surau baru cukup dengan 2 kali nak pergi. Pada masa tu berdepan dengan cabaran. Yang ada ilmu, yang tak ada ilmu boleh buat, tak dapat. Yang ada ilmu dapat. Yang ada ilmu dan ada nama dengan ilmu kamu. Masa tu berdepan dengan cabaran kata dia. Dia cerita dia dulu. Masa bawa balik pada Mekah semua orang panggil tu. Dia ada pondok, orang nak ambil pondok dia kata dia. Tapi kata dia bila dia duduk bersama dengan jemaah Islam orang dah mula benci. Orang tak nak orang kata ke dia kata dia. Tapi hidup dia kata dia bukan hidup matlamat tu. Tapi alhamdulillah dia tok guru. Hak tu kita nak jumpa nak ambil maklumat tu. Nak ambil taujihat semangat daripada dia. Dia kata buatlah kerja Islam tanpa mengira nilai dunia. Allah angkat martabat kita lebih daripada dunia yang ada. Allah tak dengar tu sebab. Sebab tu sahabat-sahabat muda menangis. Yelah orang muda tu sekalian, ustaz-ustaz yang bawa balik Mesir, ada yang kerja, ada tawaran guru Jekov, ada macam-macam tawaran tu sekalian. Allahu Akbar. Tak pergi tak boleh juga. Tu nak kerja, tu nak hidup. Tapi keyakinan dulu tak sama. Dia pun tanya saya, ustaz mengaji kat mana? Saya kata saya belajar di Kemaman, kata dulu. Tok guru saya di Kemaman. Oh dia kenal, tok guru di Kemaman dia kenal. Saya kata subhanallah kata. Tengok ingat tok guru kita pun dah tak mampu tu sekalian. Allah Rabbi. Hidup jaga anak ramai. Tuh Pak Mentua Ustaz Nazmi almarhum. Tok guru saya tu sekalian. Dan tengok isteri 2, anak bersusun, hidup tak ada kerja, tapi subhanallah mana duduk tu sekalian tadi hati dia sebut nama Allah, memang dia dengan Allah bertaut. Yang salah faham tuan-tuan. Orang tarikat tu dia kata bila kita sebut nama Allah sampai kita merasakan Allah ada dalam diri kita, sampai kita lah Allah. Tu jadi bengong lah. Tu jadi bengong lah.
Maksud saya bertaut tu sekalian bukanlah kita boleh nampak Tuhan. Bila bukan bertaut tu merasakan bahawa diri kita ni sentiasa Allah yang ada bersama dengan kita. Termasuk bertaut. Apa benda kita buat kita dah tak takut makhluk. Sebab apa? Kita yakin Allah ada. Kita yakin Allah bantu. Kita yakin Allah akan bagi kekuatan. Tuan-tuan, mula-mula orang gelak kita cakap tu sekalian, gelak. Guru-guru saya di sekolah tu sekalian. Ada 8 orang guru. Bila cakap dia buat benda, nak buat dia, tanya dia, dia panggil saya model, kata dia ada duit tak kita ni? Nak buat ni. Saya kata tak apa, tak ada duit, kita minta dengan Allah. Allah bagi duit kat kita. Dia gelak tu sekalian. Ustazah tu sekalian. Ustaz dia gelak. Gelak model ni senang. Dah saya sebut tu biasa, memang sebut biasa. Kita pun tak tahu juga tu sekalian. Pakai sebut je. Sebut dengan Allah. Dah yakin, rasa semua Allah bagi. Tapi belum tahu lagi nak dapatkan mana. Buat je lah kata. Tak apa kita buat. Kalau rancang nak buat benda baik, jangan batalkan program dan apa yang baik tu. Jangan dibatalkan program yang baik kerana duit. Jangan dibatalkan. Buat dulu on. Allah tak lantar. Tapi jangan duduk saja. Kan? Kita buat forum. Duit tak ada, kita buat je. Lepas tu kita tunggu Allah datang. Ingatkan Allah kawan dia nak datang. Dah kena usaha. Allah Ta'ala akan buka jalan dengan berbagai-bagai cara. Tak tengok. Mana cara dia? Allah ketuk hati orang tu. Ketuk hati orang ni, ketuk hati orang ni. Itu kerja Tuhan. Orang yang tak pernah mari masjid, tiba-tiba hari tu Tuhan ketuk hati dia. Terdetik hati dia, Allah, aku ni ada duit lebih sikit ni. Allah Rabbi. Tuan-tuan, saya buat sekolah tahfiz. Saya mengajar ke Sentujuan ni, sengaja saya buka sekolah tahfiz. Tuan-tuan, sangat saya fikir lama nak buka sekolah. Saya kata kalau saya buka, saya nak cari duit mana? Nak cari duit mana? Mikir duit lah. Sebab nak buka tu bukan boleh pakai Leo. Bukan duit. Nak cari duit mana? Cari duit mana? Mikir. Sampailah bila ada kes orang datang ke sekolah saya kat Seri Pintar ni. Datang, dia sangkakan sekolah ni macam sekolah pondok biasa. Bawa anak 3 orang daripada KL. Duduk KL tapi bukan duduk tengah bandar, orang kampung. Datang, bawa anak 3 orang nak duduk kat sini. Ingatkan ada asrama. Saya kata tak ada asrama. Ustaz kata dia, sini memanglah dengan suasana hidup tu sekalian. Memang bayaran dengan sewa bangunannya 400.5 sebulan sekolah Seri Pintar ni. Untuk sekolah menengah tahfiz ni sekalian. Yang boleh datang, tak boleh lah sebab dia tak duduk asrama pun tak apa, mak ayah nak dekat. Orang yang susah tu sekalian. Dia kata, Ustaz kalau 400.5 anak saya 3 orang Ustaz, gaji saya pun tak banyak tu nak kena bayar. Masa tu sekarang hati saya subhanallah, saya kata, rasa mari perasaan macam bersalah pula. Aku ni Tuhan bagi, ada satu benda yang Tuhan bagi yang boleh buat. Kenapa aku tak buat? Saya fikirlah. Balik sampai termenung, kes tu saja saya termenung. Saya kata, cakap dengan rumah, kata, rasa berdosa tak kalau Tuhan bagi kita satu benda, kita ada kebolehan benda tu, kita tak buat, nak bantu orang. Duk fikir, marilah kata, telefon Tok Guru saya di Kemaman tanya. Dia kata, memanglah kita tak mampu. Kamu tengok sekolah yang kamu belajar dulu, kata, ingat Ustaz ada duit? Tak ada duit, kata. Tapi Ustaz buat bukan kerana duit, kerana tanggungjawab. Baru datang semangat balik fikir. Saya fikir tanggungjawab, saya nak buat. Lawan masjid-masjid pergi ceramah, tanya orang siapa nak bagi, nak jual tanah. Sebut minta nak beli tanah tu sekalian. Duit tak tahu kat mana lagi. Sebut minta nak beli je. Siapa nak jual tanah, jual dengan saya tapi saya nak bayar tanpa guna bank. Nak bayar sendiri, saya akan dapatkan dana kutip derma mana, saya akan bayar. Saya mampu bayar 1,500 sebulan saya cakap. Saya ingat ke suruh saya pergi masjid-masjid saya pergi. Pergi tu sekalian. Kat 2 bulan, 3 bulan kot saya round. Sampai di Teluk Gok. Kuliah subuh Teluk Gok. Siap sembahyang subuh. Saya announce benda yang sama juga. Teluk Gok tu kampung pula tu sekalian. Saya tak jangka di situ akan bagi tanah. Kan sebab suruh kampung. Tapi saya umum je, saya kata mungkin orang kampung ni dia tak kaya duit tapi dia kaya harta lain. Siap umum, siap makan nasi lemak tu sekalian. Pakcik seorang tarik, Haji Kamaruddin nama dia. Pegang saya, dia kata, Ustaz nak buka tahfiz. Saya nak buka tahfiz. Ustaz nak buat untuk siapa? Saya kata saya ada sikit cadangan, saya nak buat untuk anak-anak yatim yang tak mampu, yang susah untuk duduk je. Dia kata, Ustaz belakang rumah saya ada 1 ekar lagi tanah. Sekarang ni ada lembu duduk separuh, kata dia. Pokok kelapa ada 15 pokok. Ustaz mari tengok dulu. Dia kata, pakcik nak jual ke? Dia kata, Ustaz mari tengok dulu. Siap makan semua, turun dia pergi tengok tanah dia. Semua ada pokok kelapa 15 pokok, ada lembu bukan 5-6 ekor. Dia pelihara lembu. Dia kata, Ustaz, ni tanah yang ada. Agak-agak Ustaz, kalau tanah ni buat tahfiz tak boleh tak? Saya kata boleh lah. Kalau Ustaz kata boleh, saya nak infakkan tanah ni untuk Ustaz buat tahfiz. Tuan-tuan, subhanallah. Sebab tuan tengok, saya kata, ya Allah Tuanku, 2-3 bulan round, hak tu bagi. Siapa yang minta dekat dia tu sekalian? Tuan-tuan nampak? Dia tak ada. Tapi, saya kata ni, Allah pergi ketuk hati dia nak bagi. Kita nak ketuk apa tu sekalian? Penampar boleh lah tu sekalian. Ketuk dapat apa?
Allah ketuk hati dia tu sekalian. Dia tak ada apa banyak tu sekalian. Tanah dia ada 4 ekar kat situ. Dia dah bagi anak-anak dia. Anak-anak dia pun dia tak bagi banyak macam tu. Anak-anak dia bagi tanah untuk buat rumah sahaja. Ada 4 orang anak dia. Dia bagi dah semua bahagian anak dia. Yang sebelah sana dia dah buat jualan lot. Ni tinggal, patut tinggal belakang tu 1 ekar. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak buat, Ustaz buat betul-betul. Sebelum saya mati, saya dapat tengok tiang sekolah tahfiz pun dah mencukupi untuk hidup saya gembira, katanya. Allah, tuan-tuan. Bila saya tahu hasrat dia besar tu sekarang, tak ada benda lain boleh buat tak? Saya bertelefon tu 3 orang kawan, kata tolong doakan saya dapat tanah, doakan biar saya dapat dana untuk nak buat bangunan tahfiz. Mikir pula dana. Jumpa kawan, cari kawan, buat seorang-seorang, alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, saya kata cari duit nak buat, alhamdulillah, masjid-masjid surau-surau yang saya pergi bagi dana semua, alhamdulillah. Tapi ada yang tambak tanah saya, tuan-tuan, kawasan tanah, kawasan kat Kilang ada kawasan tanah gambut, tambak tanah saja, tuan sekalian, habis kat 80,000. Saya pun tak tahu bila dah habis bayar semua, tuan sekalian, banyak dah orang bagi duit, habis 80,000 dalam tanah, tuan sekalian. Masa habis tanah, tuan, saya bagi 20,000, 10,000, akhir, tuan sekalian, sampai banyak dah, siap dah tambak tanah, duit tak cukup untuk nak bayar habis. Orang tambak tanah tu kenal juga, tapi dia kata, Ustaz, kalau dapat bagi sikit dulu. Ustaz kata, sebab saya nak buat lain. Kata, tak apa, saya cuba minta masa seminggu. Masa seminggu tak ada lain. Sekarang nak pergi mana? Takkan dia ketuk orang, Assalamualaikum, duit, takkan kalau buat kerja macam tu. Elok aku nak tampar orang, aku pula kena menampar orang. Tak ada perintah kan? Subhanallah, tuan sekalian, tidak semena-mena datang seorang telefon, dia tanya, Ustaz, siapa dia yang tambak tanah? Saya pun bagilah nama dia sekian. Dia tak bagi duit kat saya. Dia nak nama orang tanah tu je. Saya pun tak kenal, dia telefon je saya. Dia bagi nama orang tanah tu, bagi nombor telefon. Siap telefon, selang 3 hari 4 hari kot, orang tanah telefon, Ustaz, terima kasih. Terima kasih, Ustaz, dapat bayar tanah saya. Masih kat aku, bila aku bayar? Saya tanya siapa yang datang bayar. Saya kata, okay, sama-sama. Siapa datang bayar? Dia kata, tak tahu, Ustaz, ada seorang haji tu datang. Dia bagi duit, dia kata, Ustaz kirim duit suruh bayar tanah sampai habis. Dia kata, saya tukang kirim duit. Allah Rabbi, saya tak kenal pun siapa dia, tuan sekalian. Siapa yang bagi jumpa dia, tuan sekalian? Allah ketuk hati dia. Allah Rabbi. Ni kerja, tuan sekalian. Sebab kerja agama, tuan sekalian, dia boleh jadi manusia ni, boleh jadi tinggi darjah. Kerja Tuhan, kerja agama Tuhan buat. Hebatnya manusia, tuan sekalian, bila dia tak bergantungan pada Allah, tu saya buat tadi. Allah ni hidup dia sama dengan kita. Kalau kita jadikan dia betul-betul sebagai pelindung kita. Tapi macam mana kita nak letakkan keyakinan Allah tu pelindung kita kalau kita tak ada ilmu? Ilmu tu penting. Kadang-kadang cakap bab ilmu ni takut orang kata, Ustaz ni cakap bab ilmu belagak sangat, macam dia ada ilmu sangat. Takut nak cakap tu sekarang. Tapi nak cerita, bukan saya cakap dekat tuan-tuan kerana saya ilmu dah. Kita sama, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dengan saya sama je, tak ada beza pun. Ilmu, kalau ada seorang tu lebih hebat ilmu dia, tapi dia tidak letakkan takwa, keyakinan kepada Allah tinggi, ilmu dia tak ada makna. Saya pernah sebut dekat tuan-tuan, ataupun Ustaz Saleh pernah sebut. Tuan-tuan tengok kisah Bal'am Ba'urah. Dia minta doa dengan Tuhan kerana ilmu dia hebat. Antara ilmu kehebatan Bal'am dicerita dalam sejarah, Bal'am ni dia tahu rahsia nama Allah. Tuan-tuan baca Asma'ul Husna, 99 nama. Dalam 99 nama, tuan sekalian, ada nama Allah yang kita doa sebut nama dia, Allah Ta'ala tunaikan hajat kita dengan segera. Itu sebab Syahid Hasan Al-Banna, dia jadikan Asma'ul Husna ni wirid, sebab dia tak tahu mana satu nama Allah. 99 tu tak tahu mana. Semua nama Allah tu berkat, tapi ada. Hari ni kalau sebut nama ni, dia Allah Ta'ala terima segera. Hasan Al-Banna jadikan wirid dia, setiap hari dia baca Asma'ul Husna. Tapi Bal'am dia tahu rahsia nama Allah. Sampaikan dia minta dengan Allah untuk sesatkan Nabi Allah Musa. Sesat bukan sesatkan, dan Nabi Allah datang. Nabi Allah Musa dengar cerita Bal'am, datang nak jumpa Bal'am. Kenapa kamu sesat? Dia minta doa, sesatkan. Kerana doa dengan dia tahu rahsia nama Allah. Nabi Musa terlambat sampai kerana tersesat jalan, daripada jalan dekat pergi ke jalan jauh. Sampai juga jumpa Bal'am, tapi sesat jauh sikit kerana kekuatan apalan dia, kekuatan ilmu dia, dia tahu rahsia nama Allah. Tapi dia mati kafir. Sebab apa? Ilmu yang dia ada tak sama dengan kehidupan dia. Rosak. Tu nak cerita ilmu tu sekalian. Dia ngajar anak murid dia boleh berdiri atas angin, boleh duduk bersila atas angin. Tuan-tuan ni je. Kalau ada ramai sangat datang dengan kuliah, dia berdiri atas angin, atas kepala tuan-tuan dia bersila. Tuan-tuan kalau ada pun ada 4-5 orang atas angin. Tapi atas lantai juga pun atas angin. Bersila atas kepala tu sekalian. Ini riwayat cerita, gambaran pada kita bahawa hebatnya ilmu dia. Tapi bila ilmu dia tidak kaitkan dengan Allah, tak ada mana. Tak ada mana tu sekalian. So saya sebut tadi tu sekalian,
Tuan-tuan dengar saya ceramah ni, saya kuliah dekat tuan-tuan. Nama tuan-tuan bagi macam-macam, ceramah, taujihat, kuliah, mantap lah apa saja. Tak ada makna tu sekalian, tak ada makna langsung. Kalau sekiranya saya berjumpa dengan tuan-tuan, saya merasakan saya lebih hebat daripada tuan-tuan. Tak ada tuan sekalian. Kadang-kadang kita rasa takut nak bercakap. Mari mikir tu, syaitan kan dia datang tu sekalian. Allah Rabbi. Mari kita fikir, kau sekarang dah macam ni, dulu tak macam ni, kau sekarang, syaitan mari tu sekalian. Itu yang kadang-kadang jadi tak nak datang kuliah, tak nak, dia mari takut. Takut jangan lupa, kalau dah banyak soal kuliah, dia mari tengok jadual, penuh sampai tak cukup hari. Masa tu dia mari datang. Tengok kau sekarang sampai tak cukup hari bulan. Astagfirullah, datang tu sekalian. Syaitan dia mari. Syaitan ni memang dia janji dengan Tuhan nak rosakkan kita. Dia akan buat saja jalan macam mana sekali. Sebab tu sekalian, saya ingat Tuan Guru Jalil tersebut, ilmu ni lah dia akan mengangkatkan darjat manusia. Allah Ta'ala kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Tinggi darjat dia. Tuhan sendiri janji, Tuhan sendiri sebut dalam Al-Quran. Tapi ingat, jangan sampai kita terjebak dengan ilmu yang menyebabkan kita jadi durhaka kepada Allah. Ini apa ramai ustaz? Saya tak mendengar ni, dan surat khabar orang latar belakang nama ustaz boleh jadi rosak. Orang yang hafiz Quran, percaya dengan Quran, hafal Quran, tahu mana Quran, tapi bersekongkol dengan golongan munafik, dengan golongan fasik, nak menghancurkan Islam, nak tolak agama Allah, tolak hukum Tuhan. Ramai mana yang jadi macam tu tuan sekalian? Kenapa tuan sekalian? Tidak membawa pada asal niat dia. Maka ilmuwan inilah yang disebut dan Baginda SAW, ilmuwan yang akan bertemu dengan Allah, tapi mereka ni golongan orang yang disesatkan oleh Allah SWT. Hari ini tuan-tuan, subhanallah, manusia kadang-kadang kita tuan-tuan sekalian mengaji sikit tuan-tuan sekalian, tapi kita bawa ilmu kita tu ke jalan yang salah, dia akan jadi salah. Kadang takut tuan sekalian orang faham bercakap tentang Islam. Islam tuan sekalian, bila ada ilmu, dia akan menerangkan sesuatu yang gelap. Tapi kalau kita bawa benda yang terang ni ke tempat gelap tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia berterangkan, kadang keterangan tu dia tak kuat, dia jadi gelap tuan sekalian, kerana gelap tu lebih kuat. Campuran tu sebab hari ni tuan sekalian, bila saya tengok orang bahaskan ilmu, banyak membahaskan ilmu dengan akal. Dia ilmu Tuhan ni bukan satu benda yang kita nak bahas dengan akal tuan sekalian. Bukan boleh main fikir, oh ni okey, dia tak boleh fikir begitu. Syariat Allah dengan agama Allah, dia satu benda yang mesti digabung. Ada orang nak Islam, tak nak syariat, dia pecahkan dua benda. Tak boleh tu kan? Ada ke ustaz? Ada. Islam ni menerima apa yang ada pada Islam. Yang nak melaksanakan Islam adalah peraturan. Peraturan tu apa? Peraturan tu syariat yang melaksanakan undang-undang Islam. Orang cerita bab aurat, orang cerita bab solat, orang cerita bab hukum Allah. Contoh mudah pendek saya sebut bab aurat. Dalam Islam memerintahkan orang perempuan menutup aurat. Asas dia tutup aurat, itu Islam. Macam mana nak melaksanakan tutup aurat? Perlu ada syariat. Syariat tu dia bagi peraturan menutup aurat. Tudung kamu setakat mana labuh, setakat mana besar, yang depan macam mana, yang belakang macam mana, keadaan pakaian kamu macam mana, tu tutup aurat. Tu cerita tudung saja, tak cerita baju lagi. Islam aja tutup aurat, syariat aja peraturan tutup aurat. Kalau sekadar pakai tudung difahamkan tutup aurat, yang tu jenis pakai tudung pendek, tutup kepala, ada ni kan tutup aurat. Nampak? Bila dia kata tu tutup aurat, maka dia hanya menerima Islam, dalam masa yang sama dia menolak syariat Allah. Alah sama je tutup aurat pun. Kalau pakai tudung labuh pun, perangai jahat buat apa? Tengok. Perangai cerita lain, aurat cerita lain. Oh, kalau pakai tudung labuh pun, kalau jahat buat apa tu dah? Baik kami tak pakai tudung. Baik tak pakai tudung. Mana ada hukum baik tak pakai tudung? Tapi sebab pemikiran tu dibawa melalui pemahaman ilmu secara umum, dia jadi rosak. Sebab ilmu ni dia kena mengaji. Tiba-tiba kita sekarang ni nak buat mudah tu kan. Mudah je mengaji ni. Tahu kemakan sikit mudah. Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah. Lambang, gambaran penerimaan ilmu. Sayyidina Umar kata, aku takut kadang-kadang melihat Nabi ketika menerima wahyu daripada Allah. Sebab apa? Satu ketika Umar duduk di sebelah Nabi, Umar merasakan Nabi terketar-ketar badan dia, sehingga menitik-nitik peluh Nabi. Umar tanya, kenapa dengan Nabi? Soalan macam Nabi sakit. Bila tanya kepada Nabi SAW, Nabi kata ketika tu Jibril turun memberikan wahyu, kita ada terima ilmu, dapat satu ilmu, tu ketar-ketar dia. Ketar tidur dia, tidur. Tu adalah. Ketar dapat beratnya ilmu tu nak beramal. Tak ada. Tak ada tuan sekalian. Nabi begitu nak menerima ilmu. Gambaran penerimaan ilmu. Tuan-tuan tengok mula-mula Nabi terima ilmu. Apa Jibril perintah pada Nabi? Iqra.
Nabi beritahu aku tak kerti baca. Jibril marah, Jibril peluk Nabi. Sampai Nabi cerita belaga tulang rusuk dia. Nak menuntut ilmu. Kita siapa yang belaga tulang rusuk untuk ilmu? Ada sampai belaga tulang rusuk, tak belaga tak sekalian. Belaga kepala dengan tiang dia. Belaga ke tak sekalian? Lelak. Bukan dengan tiang, silap pula lah. Kan nak sebut lelak tak sekalian nak cerita. Nabi begitu, nak cerita itu gambaran, itu sejarah berlaku Nabi, gambaran menuntut ilmu. Hari ini tak sekadar. Tak apalah, tidak pun, asalkan ilmu yang tuntut itu bertepatan dengan kehendak syarak. Perbahasan orang tentang Syiah. Syiah kan tak apa, satu hal. Aku malah cerita Syiah sekarang, tahu dasar Nazmi Belasar Syiah ni. Kita tahu tu kan, sebab orang cakap saya, dia kata ustaz, saya tengok ustaz-ustaz yang belasar Syiah ni, majoriti ustaz-ustaz duduk di Syria je. Ustaz lain tu belasar juga, tak kuat sangat. Saya kata kami duduk di negeri Syiah. Kami mengaji di bawah negeri dipimpin oleh Perdana Menteri di Syiah. Kita tahu macam mana jahat Syiah ni. Tiba-tiba balik sini, ada pula saya kata, Syiah ni kan macam mazhab yang baik. Nak aku tampuk, aku geram tu tengok tuan. Kau cakap sedap, tapi tak tahu dengan keadaan dia. Lepas tu kata pula tu kan, kata pula. Tu yang saya, satu ketika saya dengar, satu meja ni ustaz-ustaz, kawan-kawan semua. Tapi tak macam kita ni duduk kat sini, dengar panas dengan tu kan. Dia boleh cakap, ada Syria ni, konflik dia tu, dia berlaku sama-sama ni kemasalah negara lah ni. Oh panas tengok tuan, sebab kita tahu, kita duduk kat situ, kita tahu lah. Saya pergi kata ustaz pergi Syria berapa hari? Tak ada, kami tengok senario berlaku. Senario apa, ingat senario lawak jenaka tu ke? Senario kata. Saya duduk mengaji sana 5 tahun duduk. Tahu hidup dengan api Asad yang memang bapak Syiah jahat ni. Kita tahu kedudukan dia macam mana. Bukan kerja ni memang kerja perancangan daripada pokok Syiah nak hapuskan golongan Sunni yang ada. Itu matlamat tu sekalian. Tapi kalau kita mengaji apa? Takkan, kalau macam tu ustaz, takkanlah Imam Khomeini tu sesat. Ni takkan ni ilmu siapa takkan ni? Tak kira Khomeini ke imam ke makmum ke, tak kira. Kalau kamu sesatlah kamu. Tak kira siapa tu sekalian. Hatta yang ada di Malaysia, ulama besar mana sekalipun, kalau kamu tak ikut landasan syariat Islam, sesat kamu. Oh takkan lagi. Orang cakap patut dulu lagi ustaz. Hasan Nasrullah takkanlah. Aku kata takkan pas sekali baru tahu. Takkan. Tahu mengaji betul, baru tahu, tengok betul, dengar apa dia cerita. Kita tengok apa perancangan dia, kerja yang dia buat. Baru betul. Tu ilmu lah tu sekalian. Ilmu kan dengar macam tu. Jadi kita kena buat satu kajian terhadap perkara macam tu. Sebab biar kita cakap dalam keadaan kita ada hujah. Terus kan susah apa nak cerita tentang Syiah tak Syiah sekalian. Bila kamu tolak kenabian, Nabi Muhammad tu disebut khatamun nubuwah, Nabi terakhir. Tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Ada Sayyidina Ali sepatutnya jadi Nabi. Abu Bakar ni penghalang kepada pelantikan Sayyidina Ali jadi Nabi. Dah yang tertulis dekat kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan mengaji kitab tu. Kita benar-benar beritahu tentang antara sifat nubuah Nabi, tertulis di belakang Nabi, di belikat Nabi ada kalimah khatamun nubuwah. Dah Nabi tulis sendiri. Buat belakang dia ada tulisan. Sebagai tanda bahawa Nabi tu penutup segala kenabian yang ada. Tak terima. Ada pula malaikat tersalah hantar pula. Ya Allah, dia ingat malaikat sepupu dia katnya. Boleh tersalah hantar pula wahyu. Tak bayang. Kalau kita tak ada ilmu tu sekalian, kita akan terjebak dengan golongan macam ni. Ada mufti pula mangkuk ayat. Yang Syiah tu sesat tak bercakap. Keluar-keluar Wahabi pula sesat. Wahabi pula sesat. Wahabi ni tuan-tuan sekalian, dia tak sampai tahap macam Syiah. Tak. Bukan saya nak sokong Wahabi. Aku marah juga. Bukan sokong. Tapi Wahabi ni perbahasan dia tidak membahaskan berakidah. Dia hanya membahaskan masalah furuk tu saja. Cuma dia jadi makin berat apabila dia menyalahkan orang lain tu je. Dia cerita bab tahlil tak ada, talqin tak ada, kuno tak ada, benda-benda bid'ah tak ada ni. Dia cerita begitu. Kalau dia berpegang benda macam tu, tak apa, pegang seorang tak apa. Tak ada masalah. Kau tuan-tuan teringin nak jadi Wahabi sangat, pergi. Cari jalan bengong dah, elok duduk baik nak jadi bengong. Tapi bila sampai tahap dia kata tak ada kunut dan dia marah orang kunut, itu salah. Tapi masih tidak merosakkan akidah. Syiah rosak akidah. Ni mufti keluar kenyataan. Bukan mufti Selangor lah, mufti negeri lain. Negeri korang aku ada, aku pun tahu. Boleh pula tumbuh tu, keluarkan kenyataan. Allah menyusahkan. Jadi ulama menyesatkan orang. Berhentilah jadi ulama tuan sekalian. Berhentilah buat kerja itu. Sebab tuan-tuan, ilmu tu penting untuk kita dapat menilai supaya kita tidak terjebak dengan benda-benda macam ni.
Kadang orang tanya, tuan-tuan kena ingat asas ilmu ni Al-Quran. Ni asas. Segala ilmu yang ada dekat dunia ni asas Al-Quran. Tuan-tuan tengok je Al-Quran. Kalau agak nampak pelik, tuan-tuan tengok Al-Quran. Macam mana pembicaraan tentang Al-Quran? Tuan tengok. Sebab saya berjumpa dengan pokok tarikat tu sekarang. Tuan jumpa saya. Tuan jumpa. Dia kata, Ustaz tak tahu. Ustaz bukan masuk ahli tarikat. Aku nak cerita ke kau, aku masuk tarikat. Isytihar tulis kat dinding. Aku ahli tarikat. Tulis begitu. Tarikat tadi dekat kerja aku dengan Tuhan. Tapi Ustaz nak bicara kami tak betul. Kata kalau kamu menolak syariat, ambil hakikat kehidupan manusia tapi menolak syariat manusia, tak betul. Tarikat tak betul. Cabar tu sekalian. Dia kata, Ustaz, saya cabar Ustaz, kita jumpa Tok Guru saya. Saya kata, kau mari jumpa Tok Guru tarikat mana sekalipun. Mari jumpa, kita bincang. Nak tengok. Saya bawa seorang tarikat. Tuan-tuan, orang yang menerima ijazah tarikat Saziliyah. Saya tak ada pun ikut tarikat saya. Sebab saya kenal dia tu sekalian. Saya minta dia bicarakan tentang syariat. Tuan-tuan tengok. Dia kata kalau ada ahli tarikat yang berzikir, dia ni tuan-tuan subhanallah warok tu sekalian. Dia orang Indonesia duduk di Yaman, berpuluh tahun duduk di Yaman. Datang ke Malaysia, saya jumpa Tok Guru Ustaz Naib Bakri. Jumpa tuan sekalian. Dia mengajar tentang tarikat. Kalau dia berzikir, dia bertarikat, rapat dengan Allah, menolak syariat, dia sesat. Tadi tu bapak tarikat. Yang ni hak tarikat ni geng tarikat tuan sekalian. Mengaji tak habis, betul rasa belagak. Berzikir boleh 30,000, aku hebat. Hebat lawan Islam, tolak Islam. Hebat apa? Tak ada tu sekalian. Cerita bak kamu nak beramal berzikir mudah, Islam aja dah. Jangan ditolak syariat Allah. Tu Islam mudah je. Payah Islam dah, yang payah yang degil. Yang degil ni tan aja 3 kali tak reti, masuk ke 4, penampar tu sekalian. Tu je. Dah tak reti bahasa. Jangan tuan-tuan baca Quran surah Al-Hadid. Kenapa Allah Ta'ala jadikan besi? Untuk memberi pengajaran kepada manusia. Besi jadi pengajaran. Dah mulut tak reti, besi tu sekalian. Aku belum guna besi, baru cakap baru. Ni Islam tu, Islam ni mudah. Tu sebab bila kita kait dengan Islam, kita jangan jadi golongan orang yang duduk berjumpa dengan Allah tapi Allah Ta'ala tentukan kita ahli neraka. Yang terakhir, yang ketiga tuan-tuan sekalian. Aku niat nak sekejap tuan sekalian. Dia jadi geram juga tuan sekalian. Yang ketiga, jihad, berjuang. Berjuang tapi bertemu dengan Allah sebagai manusia yang derhaka kepada Allah. Kenapa? Berjuang bukan kerana Allah. Ramai orang berjuang tu sekalian, subhanallah. Sebab jangan takut tu sekalian, kalau kita duduk dalam jemaah Islam, jangan rasa terkejut kalau ada daripada kalangan ahli jemaah Islam pun terpesong daripada pegangan Islam. Saya ada terkejut lah, sebab Nabi sebut begitu. Begitu Nabi sebut, orang berjuang pun ada sesat. Sebab apa tu sekalian? Kadang-kadang tertipu dengan perjuangan yang dilalui. Duduk dengan jemaah Islam tapi tertipu dengan perjuangan dia. Kerana berpegang kepada fahaman-fahaman yang lain yang banyak meletakkan Islam melalui pemikiran akal. Timbullah Islam radikal yang dirasakan boleh diubah mengikut suasana zaman. Zaman sekarang Islam kan perlu boleh diubah. Takkan semua kita nak ikut. Kita ubahlah asalkan tak sanggah syariat. Tu ayat tu. Ayat tu masih dengar tu sekalian. Tentang biasa dengar ayat tu. Takkanlah sanggah syariat kan tak berdosa. Bukan dia cerita masalah berdosa tak berdosa. Di sana tentang ilmu dia ada dosa. Ada hukum pahala, ada hukum dosa. Ada hukum adab, ada hukum akhlak. Ni agama ilmu ni. Bukan satu benda je. Saya nak contoh kat tuan-tuan. Orang lelaki panjat pokok kelapa. Boleh panjat? Boleh. Orang perempuan boleh panjat pokok kelapa? Boleh panjat. Hukum dia salah? Tak salah. Panjat lagi perempuan. Tapi boleh ke perempuan panjat? Boleh Ustaz? Bukan sekarang cerita boleh. Macam mana keadaan kalau tuan-tuan tengok perempuan panjat pokok kelapa? Kan buruk rupa dia tu. Ni bukan cerita boleh tak boleh. Kita cerita akhlak dia. Tak apa, kita boleh juga. Panjat tengok. Lelaki terkangkang handsome, perempuan terkangkang buruk. Betul tu sekalian. Betul. Bila kita buat macam tu, apakah ini cerita dosa? Bukan cerita dosa. Di dalam agama, dalam kehidupan, dalam ilmu, bukan saja dosa yang kita bicarakan. Di sana ada adab, di sana ada akhlak yang kita bicarakan dalam ilmu Islam. Maka ada pembicaraan kita cerita, ini kan tak dosa. Dikit tak dosa je. Kamu tahu tak, yang tak dosa itu kadang-kadang boleh membawa dosa. Perempuan panjat pokok kelapa tak dosa. Orang yang tengok tu berdosa tu sekalian. Memang lama tak betul-betul tunggu buah kelapa tak turun. Kan lain jadi. Memang kamu tak dosa perbuatan kamu, tapi kamu menyebabkan orang lain memahami, dia akan jadi dosa. Begitu kepahaman Islam. Kamu faham satu bab, tapi bila kamu amalkan, tambah pula kamu duduk daripada kalangan orang yang dihormati. Kalau dalam organisasi, dalam negara, dalam negeri, kamu pemimpin. Kamu buat orang tiru kamu, maka kamu buat benda yang kadang-kadang boleh membawa kepada dosa, maka dia menjadi dosa yang besar.
Tu kena jaga. Tu sebab ilmu ni dia tengok keadaan. Berjihad dalam satu benda kita nak buat. Kita bukan boleh satu keputusan yang kita buat kita fikir dengan akal dah. Sebab Nabi suruh kat kita bermesyuarat. Nabi suruh kita berbincang. Wa amruhum syura wa bainahum. Aku perintahkan kepada kamu bermesyuarat di antara kamu. Nabi perintah syarat. Kenapa tu sekalian? Kalau lepas kamu mesyuarat, kamu buat keputusan, salah keputusan kamu, maka tetap dapat pahala kerana kamu bukan buat atas kepemikiran kamu. Itu Islam, tuan-tuan sekalian. Ini tak buat. Tak kira mana-mana keadaan sekalipun. Itu sebab Islam, dia ada panduan hidup. Maka amalan yang kita lakukan dalam hidup mesti berpandukan kepada apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka 3 perkara yang kita bincang ni, tuan-tuan sekalian, 3 benda ni amat penting. Silap bawa, kita rosak. Tapi 3 benda ni juga akan menjadikan kita ahli syurga. Kalau betul cara kita, betul niat kita, melalui apa yang kita buat berpandukan kepada ilmu dan dasar Islam, insya-Allah amalan kita jadi baik. Tuan-tuan berjuang, kita berjuang, dikira Allah sebagai seorang perjuang yang hebat. Kita dermawan, jadi dermawan yang hebat, sedekah yang hebat. Kita berilmu orang yang diterima oleh Allah. Kerana apa yang kita buat tu dengan keadaan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Supaya apa yang kita lakukan menjadi orang yang begitu hebat. Dan insya-Allah kalau kita terus hidup yakin dengan Islam. Sebab tuan-tuan, saya sebut dekat tuan-tuan, tuan kena ingat, tolong letakkan apa yang kita lakukan, yakinkan diri kita bahawa Allah bersama dengan kita. Banyak dah ayat Quran dah lama dah tuan sekalian. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama dengan kamu, bersama dengan kami, bersama dengan kita. Ayat Quran ni banyak tuan sekalian, tuan sekalian. Kalau kita tidak mengambil ayat ini bawa dalam hidup kita dengan ucapan amalan kita, dia tak akan ada kekuatan. Zikir kita lepas sembahyang, ibadah kita, bacaan Quran kita kena bawakan dia tu dalam hati. Hati ni tempat penumpuan segala-galanya. Itu sebab mula-mula nak buat apa-apa, betulkan niat dulu. Nak baca Quran, nak mari kuliah, nak dengar, nak berjuang, betulkan niat dulu tuan. Bila kita betul niat kita, insya-Allah hati kita tenang. Kita bawa zikir lama-lama, mungkinlah nak dapatkan zuk tu mula-mula dia berbeza. Tapi bila kita bawa lama-lama tu kan, Allah, kita akan merasakan bahawa tak ada rasa perasaan. Tuan-tuan pergi mana-mana pun tak rasa takut sebab kita yakin Allah akan ada kat kita. Allah sama kita. Tuan-tuan tengok Syekh Mustafa Asy'arawi. Allah SWT Mustafa Asy'arawi nama. Mustafa Asy'arawi, kalau tak salah nama sebut tuan sekalian. Apa dia sebut tuan-tuan sekalian? Atau dia sebut dalam kitab tuan sekalian. Dia kata hidup kita ni takkan sempurna kalau kita boleh meletakkan ada lagi benda yang di dunia ni kita merasakan takut ataupun kita rasakan dia boleh memberi kesan dalam hidup kita. Selagi mana kamu tidak boleh meletakkan Allah yang memberi kesan segala-galanya. Kita keluar dari rumah, kita berjalan, kita ada perasaan, nanti kang hidup kamu belum sempurna di sisi Allah. Sempurna maksudnya belum sempurna lagi kita nak jadi hamba Allah, tu maksudnya. Kita keluar daripada rumah, kita yakin tak Allah bersama dengan kita. Pergi Zoom, start pergi. Berlaku apa-apa sekalipun, kalau berlaku satu musibah pada kita, berlaku apa sekalipun, sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi dua-dua keadaan kepada kita. Kalau kita nak pergi dapatkan sesuatu, tiba-tiba tak dapat, apa sampai Syahri kata, saya kata, kamu ingat, kamu tak dapat tu adalah petanda baik daripada Allah untuk kamu. Kerana apa? Allah menyelamatkan kamu daripada dosa. Mungkin kamu tak layak lagi, tu kamu tak dapat, kamu niat betul dah tu sekalian. Tiba-tiba tak dapat, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa kamu belum layak. Bila kamu belum layak, Tuhan nak selamatkan kamu daripada dosa. Macam kita tuan. Tuan-tuan berjuang bagi nak teruk, bagi nak rak tu sekalian, berkempen siang malam, panjat tiang, turun tiang, panjat pokok, turun pokok tiap-tiap malam. Lepas pilihan raya tak menang. Nak habis ni tuan-tuan, nak habis ni. Tak menang tu sekalian. Keputusan sedap dah. 56% dah. Lebih. Tapi hak yang bawah daripada 50% boleh merintah lagi. Mau tak pegang. Lama dah keputusan Tuhan, takkan tak bagi aku lagi. Allah tak bagi. Logik dah menang dah di dunia, Allah tak bagi. Sebab apa? Allah nak selamatkan kita supaya tidak berlaku orang akan datang burukkan Islam dengan kerja yang kita buat. Bukan diri kita buruk, lantaklah kita nak buruk pun. Tapi takut dengan kerja kita, Allah Ta'ala menyebabkan Allah Ta'ala kata akan berlakunya pandangan buruk terhadap Islam. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sebab maruah yang kita bawa bukan maruah peribadi, maruah Islam. Maka mungkin tak. Bila kita berpandukan kepada ilmu ini, kita pandang, oh mungkin Allah Ta'ala tak bagi ruang. Maka Allah Ta'ala nak bagi kita selamat. Dan Allah Ta'ala nak menambahkan lagi amalan kita. Dan Allah Ta'ala nak bagi yang terbaik daripada itu. Tuan-tuan tengok. Saya dah hantar dekat WhatsApp kawan-kawan. Ambil, terbaca, tertulis, hantar WhatsApp kawan-kawan. Saya tulis, kalau kamu tak dapat apa yang kamu hajati, Tuhan nak bagi kepada kamu tu menyelamatkan kamu daripada dosa. Yang kedua, Allah Ta'ala nak gantikan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu nak cari.
Allahu Akbar. Apa Tuhan nak ganti? Jangan fikirlah tu kerja Tuhan. Kita buat kerja kita sebagai hamba. Buat kerja kita sebagai ahli ibadat. Buat kita sebagai pejuang. Buat kerja. Allah Ta'ala akan bagi. Mana yang terbaik untuk kita? Syurga Allah. Allah tak tunggu 4 tahun lagi. Saya silap mati dah aku ni. Ni dah ada kencing manis, batu karang, batu jalan, macam-macam batu ada. Bila lagi sempat nak dapatkan kemenangan Islam? Tak. Kalau kamu tak sempat, Allah Ta'ala bagi terbaik untuk kamu. Apa dia? Syurga. Takkan tak nak masuk syurga? Takkan tak nak masuk syurga tu sekalian? Nak masuk syurga tu sekalian. Takkan nak Dewi Merga? Dewi Merga dia nak tunggu kat pintu je. Kita tak nak duduk kat pintu, nak masuk dalam. Masuk dalam tu pun tu sekalian, itulah keputusan yang terbaik Allah Ta'ala bagi kat kita. Allahu Rabbi. Tak nak lagi tu sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan saya, tuan-tuan dan kita semua terselamat daripada apa yang dibagi tahu, dan kita tidak jadi golongan-golongan ini, golongan yang membawa kepada dosa, tapi golongan ini juga menjadi sifat kita, dan kita akan jadi mulia dengan sifat dermawan, dengan sifat ilmuwan, dengan sifat jihad yang daripada kita, kerana kita ikut landasan dan ketetapan Allah SWT. Tuan-tuan, cukup sekadar tu dan sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita bincang, bukanlah saya mengajar tuan-tuan, bagi tak adalah sekadar perbincangan. Mungkin perbincangan ini ada kekuatan untuk saya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kita bersama, dan kita terus duduk dalam jemaah Islam, dalam Islam, kerja dengan jemaah Islam untuk pastikan Islam dapat merintah negara kita dengan kefahaman ilmu yang kita bawa melalui perjuangan kita, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan jumpa kita rahmati Allah Taala. Sebagai akhir, tuan-tuan sekalian, nak sebut tentang dermawan tadi, saya nak minta derma, tuan sekalian. Tanya. Jadi kalau tuan-tuan tak ikhlas, jangan derma sikit, derma banyak. Kalau ikhlas, derma lagi banyak daripada itulah, kan. Untuk pembinaan tahfiz saya yang akan menelan belanja lebih kurang 450,000 untuk fasa pertama, untuk letak anak-anak tahfiz yang ada dah 20 orang. Untuk tahun 2014 ni ada 22 orang, tuan sekalian. Mudah-mudahan ada kekuatan, tapi tak boleh nak banyak, tu saja tempat yang ada boleh muat sampai 25 orang. Itu je ada. Nak buat sangat, nak cepatkan siap, tuan sekalian. Pertama sekali saya nak sampaikan hajat tuan tanah, tuan sekalian. Dia sakit, tuan sekalian, dia sakit apa? Saya pun tak tahu nama dia. Apa yang kat pundi kencing, prostate, apa nama kan? Prostat. Aku tak tahu. Aku tahu ustaz je. Tuan sekalian, dia sakit, tuan kan. Baru ni lepas operation. Tiap kali saya datang je tanya, ustaz bila nak mula buat bangunan ustaz? Bila nak buat, saya pun jadi macam kesian kat dia, tuan sekalian. Kata insya-Allah saya jumpa. Kata Haji, doakan saya dapat ruang, doakan semoga Allah Ta'ala buka hati sahabat-sahabat jemaah-jemaah yang ada, dapat bagi infak, kita dapat siapkan cepat. Mudah-mudahan dia dah bagi tanah, dan saya cuba. Saya pun sebut tadi kan, saya pun sama-sama kongsi dengan tuan-tuan. Saya buat yang ni, tuan-tuan bagi ni, kita gabungkan. Setelah itulah saham kita, tuan sekalian. Dia wakil, dan sekarang dia dah uruskan tanah tu untuk tukar nama. Dia letakkan nama tu, saya kata letakkan nama tu nama sekolah, bukan nama saya. Saya tak nak benda tu jadi tuntutan anak-anak pula. Dah bagi tahu dekat anak-anak, dan saya dah buat surat. Sekolah ni bukan hak milik saya, hak milik sekolah. Saya sebagai pemegang amanah untuk menguruskan sekolah. Saya tak ada pun, itulah saham yang saya ada. Dan saham tuan-tuan yang tuan-tuan bantu, itulah yang kita dapat, tuan-tuan sekalian, untuk nak bantu kita di alam akhirat, insya-Allah. Pani insya-Allah boleh letak pihak surau. Tak izin saya letakkan sejadah. Tuan-tuan bagi sekat mana bagi, boleh kita campur-campur, gabung-gabungkan, kita dapat bina, insya-Allah. Dan mudah-mudahan usaha tuan-tuan, usaha saya, usaha kita sama berjaya untuk kita benarkan satu sekolah macam. Tuan-tuan doa-doakan sekarang, niat saya besar untuk sekolah tu bukan saya nak lahirkan mereka yang hafal Quran tadi saja, tapi saya nak lahir mereka yang akan melaksanakan Al-Quran, tuan sekalian. Kalau kita duduk dalam jemaah Islam, kita dalam perjuangan Islam, saya nak anak murid saya mesti duduk dalam perjuangan Islam, habis hidup dia dengan amalan Quran, dengan perjuangan Islam. Sebab saya ada sesi pembelajaran sampai tahap yang terakhir tu, dia ada 8 tahun pengajian di sekolah saya tu. Saya dah buat perancangan sampai satu tahap di mana mereka akan duduk pengajian ilmu, satu tahap kitab yang muktabar yang dia akan ngaji, 3 kitab daripada kitab iftaq, kitab yang boleh sampai tahap boleh beri fatwa, walaupun kerajaan tak iktiraf tu cerita lain. Kita nak sampai tahap dia boleh fatwa. Ada kitab-kitab yang sempat saya mengaji dulu, nak mengajar sekolah menengah tak badan, budak-budak tak masuk biasa, nak cari tempat, maka saya dah buat tu campur dengan tahfiz, campur dengan pondok, dia orang belajar, kita nak ajar kita tu. Dan saya akan bawa, insya-Allah tuan-tuan doakan, satu masa nanti saya akan datang kuliah, saya akan bawa anak murid saya tak kuliah, anak murid saya akan kuliah. Anak murid yang tuan-tuan bagi dana tu, dia akan sampai. Itu pengajian 1 tahun akhir, dia akan ikut saya pergi ceramah, saya akan benarkan dia ceramah untuk nak latih dia keluar daripada pondok tu, dia akan ganti ustaz-ustaz yang dah tua-tua ni. Masa tu aku dah tua lah tu.
Kan? Jadi dia akan ganti kan. Mana kita tak lekang pelapis-pelapis pendakwah yang berani bercakap Islam, bukan sekadar berani bercakap belakang, dia berani cerita Islam kat depan sekalian. Itu matlamat saya. Tuan-tuan doa, tuan-tuan bantu saya, insya mudah-mudahan. Usaha saya bukan saya punya, usaha saya daripada bantuan tuan-tuan dan kita sama-sama dapat rahmat Allah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.